Mesir, Syria, Jordan. Ikhwan Muslimin telah menghantar sukarelawan seramai 10,000 orang. Tentera Israel lebih takut kepada Ikhwan Muslimin daripada mereka takut kepada tentera negara Arab. Baru 10,000 tuan-tuan. Baru 10,000. Tuan-tuan, Mesir dia berada lebih kurang kita sebut selatan lah, tenggara, selatan Israel. Dan Syria, mereka akan pastikan Syria tak jatuh tuan-tuan. Dan mereka memang nak kekalkan Bashar al-Assad. Sebab Syria ni lebih kurang dekat utara Israel. Ini bermakna tuan-tuan, kalau Bashar al-Assad jatuh, Ikhwan Muslimin menang di Syria, bermakna Israel telah dikepung oleh negara Islam yang kepimpinannya cenderung pada Islam. Kalaulah 10,000 Ikhwan Muslimin bisa menggugat Israel, apatah lagi dua negara tuan-tuan yang cenderung kepada Islam telah mengepung Israel, hancur Israel. Kita belum cerita dibantu Maghribi, gerakan Islam lagi tuan-tuan, Tunisia, belum cerita lagi. Ini yang sangat dikhawatiri oleh puak-puak Israel dan begitu juga Amerika. Maka tuan-tuan, puas dan mak sekalian, PBB dia tidak akan bantu umat Islam. Takkan bantu tuan-tuan. Saya nak sebut tentang trend. Kalau tuan-tuan ingat, pada 2008 Disember sehinggalah 2009 Januari, selama 3 minggu Israel telah melancarkan serangan ke bumi Gaza. Dan bumi Gaza ni, Palestin tuan-tuan, adalah wilayah yang paling padat penduduk dalam dunia. Kalaulah Israel menghantar peluru pandu ke mana-mana saja di setiap inci bumi Gaza, confirm akan ada orang yang mati. Nak cerita padatnya penduduk di Gaza. Tuan-tuan, mereka mengambil masa 3 minggu menyerang Gaza. Baik. Tuan-tuan, minggu yang pertama ramai yang syahid. Termasuk hari pertama Israel telah melancarkan serangan ke pusat latihan polis Hamas. Tuan-tuan boleh tengok bergelimpangan polis Hamas yang telah syahid fi sabilillah. Minggu kedua Hamas mula bangkit melawan Israel. Masuk minggu ketiga, roket-roket Qassam telah masuk ke dalam wilayah Israel. Tuan-tuan, bila Israel merasakan mereka tidak mampu berhadapan dengan pejuang Hamas, mereka minta bantuan Amerika untuk mengadakan gencatan senjata. Ini trend dia tuan-tuan. Ini trend dia. Baik. Mungkin tak cukup hujah tu, saya bawa tuan-tuan untuk mengimbau kembali apa yang berlaku di Bosnia. Tuan-tuan, berapa tahun umat Islam disembelih di sana? Puluhan ribu wanita dirogol. Tuan-tuan, umat Islam dibiarkan setiap hari disembelih. Berapa tahun tuan-tuan? Sehinggalah satu ketika mujahidin dah mula masuk. Kebanyakannya daripada negara Arab yang membantu umat Islam di Bosnia. Tuan-tuan, bila mujahidin masuk tuan-tuan, kebanyakan tempat-tempat bukit bukau yang telah ditawan oleh tentera Serbia, mujahidin ambil balik dengan begitu mudah. Tuan-tuan, puas dan mak sekalian, bila kebanyakan wilayah Bosnia ini diambil balik oleh mujahidin, maka Amerika berpandangan kalaulah peperangan berterusan, maka mujahidin akan dapat tawan Bosnia. Pada tahun 1965, cepat-cepat mereka mengadakan perjanjian Dayton untuk menafikan kemenangan mujahidin. Tuan-tuan, sedangkan dah berapa tahun umat Islam disembelih, mereka buat tak peduli. Kalau nak buat perjanjian Dayton tuan-tuan, awal-awal boleh buat. Sebagaimana tuan-tuan ingat dulu, Iraq baru masuk berapa hari je ke Kuwait. Tuan-tuan, terus bincang di PBB, lancarkan serangan, mereka boleh buat. Tetapi inilah trend yang tuan-tuan perlu faham, betapa PBB mengkhianati umat Islam seluruh dunia. Kita nak bagi faham tuan-tuan supaya kita tidak berharap pada buat kufar ni. Umat Islam lah yang perlu menyelesaikan isu umat Islam. Tuan-tuan, puas dan mak sekalian, apa yang berlaku di Palestin selepas berlaku peperangan tuan-tuan yang 3 minggu ni, pimpinan Hamas datang ke Malaysia menyampaikan ceramah. Mereka menceritakan beberapa kelebihan, kebesaran Allah yang mereka lihat. Tuan-tuan, mereka lihat bagaimana mereka mampu untuk menewaskan tentera Israel. Dan tentera Israel sendiri mendakwa bahawa mereka terpaksa berhadapan dengan mujahidin pejuang Hamas yang berpakaian serba putih. Lalu pimpinan Hamas kata, kami tak ada pejuang pakai baju putih, pakaian putih. Yang kami ada pakai luring ataupun awam. Menjadi persoalan, siapakah yang berpakaian serba lengkap putih? Boleh jadi Allah menghantar malaikatnya untuk bantu mujahidin di sana. Ini juga berlaku di Bosnia. Saya kebetulan
saya pergi surau Nurul Muttaqin hari Sabtu Ahad 2 hari tuan-tuan. Waktu tu saya bawa isteri tamu saya. Kejut dah tuan-tuan. Betul lah ni kan? Orang tanya ustaz isteri berapa? Tak seorang lah. Jadi kita cerita siap-siap, takut nanti lepas ni 2 orang tak terkejut dah. Isteri tamu saya bawa dengan anak-anak apa sekali. Jadi dengar kuliah lah. Sebab saya tak nak dia terima tarbiyah pada saya je, anak-anak kan. Kita nak di samping kita memberi, kita juga kita nak dapat pada ustaz lain kan. Tuan, kita juga nak dapat daripada ustaz lain. Jangan kita je bagi tazkirah, kita juga nak dengar tazkirah pada ustaz lain. Maka saya juga nak isi saya, anak saya dengar daripada ustaz-ustaz lain juga. Baik tuan-tuan, kebetulan Allah takdirkan 2 hari itu 2 orang ustaz yang berlainan cerita isu yang sama tentang satu buku, Kenal Jihad. Kenal Jihad. Jadi buku ni menarik perhatian saya minta nombor telefon penulis, kemudian saya hubungi dia. Bila saya baca tuan-tuan, saya minta supaya saya nak pasarkan buku ni. Buku ditulis oleh Lieutenant Colonel Abdul Manaf bin Kasmuri Bersara daripada ATM. Dia pernah berkhidmat di bawah payung PBB pergi ke Bosnia. Cuma di bawah payung PBB ni tak banyak benda yang dia boleh buat. Dia menyaksikan betapa zalimnya tentera Serbia. Dan kemudian dia melihat berapa orang syuhada yang dah syahid 3-4 hari tapi darahnya masih merah, masih mengalir, masih panas dan jasadnya tidak busuk. Maka memberi satu input pada dia bahawa inilah perjuangan yang sebenar. Bila dia balik, dia pun letak jawatan, dia pergi ke Bosnia sekali lagi atas kapasiti individu. Dan beliau join Mujahidin dan dia adalah antara tokoh yang banyak memimpin dan mengajar umat Islam Bosnia untuk lawan balik Serbia. Betul, saya jumpa dia tu, ustaz, saya sebenarnya tulis dalam buku ni tentang kebesaran masa kita perang ni tak banyak. Saya tulis sikit je. Cuma apa yang saya baca dalam buku tu, dia kata ketika berlaku kontak, serang menyerang, namanya kontak. Apabila tentera Serbia dan Mujahidin berbalas tembakan, setelah tentera Serbia tembak beberapa das, tiba-tiba dia menghalakan serangan ke atas. Tembak belah atas, Serbia tembak belah atas. Jadi Mujahidin tembak ke tentera Serbia. Apabila habis serangan tuan-tuan, ramai tentera Serbia yang mati dan beberapa tentera Serbia yang ditawan dalam keadaan sangat menggigil. Menggigil yang sangat ketakutan. Jadi bila ditanya, kenapa kamu tembak atas tadi ni? Kemudian menggigil pula. Dia kata, kami apabila memulakan tembakan, kami melihat sekumpulan manusia yang berpakaian serba putih bawa pedang dengan muka yang sangat garang ingin membunuh kami. Sebab tu kami tembak di belah atas. Boleh jadi Allah menghantar malaikat untuk membantu Mujahidin di sana. Sebab tu Colonel Manaf Kasmuri ni kata, ustaz, kalau nak banding senjata Mujahidin dengan tentera Serbia, bagai langit dan bumi. Namun apabila Allah memberikan pertolongan, tidak ada yang mustahil. Maka tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, jadi itulah realitinya PBB yang saya nak sebut. PBB yang saya nak sebut. Maka kita perlu faham tuan-tuan. Saya tertarik dengan satu kajian NIC, National Intelligence Council, satu badan di bawah CIA. Mereka telah mengkaji tuan-tuan, mereka telah mengkaji bahawa Islam akan bangkit abad ke-21 dan sebuah daulah akan tertegak dalam dunia ni paling awal 2020. Maknanya sebuah daulah ni akan tertegak selepas 2020. Tak mungkin sebelum 2020. Mereka menyatakan bahawa kebangkitan Islam sudah tidak mampu disekat lagi. Apa yang mereka mampu buat ialah untuk to delay it. Dan hanyalah untuk melambatkan. Nak halang, mustahil. Sebab tu mereka kata daulah ni paling awal selepas 2020. Selepas berlakunya Arab Spring, mereka terpaksa review balik pandangan mereka dan kemungkinan daulah ini adalah lebih awal.